Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah di atas segala nikmat. Wa syukurillah, syukur kepada Allah di atas segala nikmatnya, di atas segala ujiannya. Kerana dengan nikmat kita mampu menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Dengan ujian kita mampu menjadi hamba-Nya yang sabar. Dan melalui ujian, rasa kecewa sedih dengan makhluk, dengan manusia, membuatkan kita rasa betapa bernilainya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Membuatkan kita rasa bahawasanya mencari redha manusia itu membuatkan kita semakin menemui kecewa. Sedangkan mencari redha Allah, kita akan merasa lebih bahagia, lebih tenang, insya-Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam proses itu pastilah kita akan mujahadah, pastilah kita akan rasa istiqamah dan menuntut kepada pengorbanan, masya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya mendoakan semua dalam keadaan baik. Pada hari Minggu yang baru bermula pada hari ini, itu hari Isnin, memang semua biasalah selepas 2 hari bercuti ataupun 2 hari kita ubah rutin, kita akan rasa lemau sikit, kekok sikit pada hari Isnin. Tetapi mudah-mudahan kita cepat terus masuk ke dalam mood bekerja, mood sibuk, mood meneruskan amanah-amanah dan segala perancangan dan agenda kita. Ustazah, tolong doakan saya. Ada Puan Sofi ni, Cik Sofi, saya tak tahu. Ustazah, tolong doakan saya. Saya tak ada mood nak buat apa-apa dalam hidup. Tak ada semangat, tak ada mood. Tak ada semangat, tak ada mood, tak ada keinginan, tak ada impian, tak ada cita-cita, tak ada harapan. Rasa nak stop everything, rasa nak duduk diam je. Rasa tak nak keluar, rasa tak nak jumpa orang. Rasa kadang-kadang ada ujian sampai tahap rasa tak nak solat, rasa tak nak buat apa-apa kan. Sampai solat pun rasa tak nak, rasa give up, rasa lonely, rasa sunyi, rasa sedih, rasa tak dihargai, rasa kecewa tapi tak tahu kecewa apa. Rasa semua rasa-rasa itulah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Boleh dikatakan hampir semua manusia pernah melalui saat-saat tersebut, termasuklah saya. Tuan-puan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila kita berada di titik yang ataupun di tempat jatuh yang paling bawah, kita berada di tempat yang paling bawah. Tidak ada tempat yang lebih bawah daripada itu. Tidak ada tempat jatuh yang lebih rendah daripada kita jatuh. Subhanallah, saya selalu melihat bila saya berada di keadaan yang begitu, bahkan bukan cerita dulu, sentiasa juga berlawan dengan perasaan tersebut. Subhanallah, syaitan, hawa nafsu, bisikan jahat manusia, bisikan-bisikan yang nak merosakkan kita sentiasa tidak pernah berhenti. Lagi-lagi bila kita nak hijrah, bila kita nak berubah, bila kita nak jadi lebih baik, bila kita mula ada harapan dan cita-cita, kita baru nak naik, kita baru nak semangat. Kalau kita perasan, masa itulah ujian akan datang. Sebenarnya ujian itu, kalau dari sudut metafora ataupun contoh atau tamsilan, misalan, perumpamaan, seperti paku dengan tukul. Apabila kita nak mengukuhkan sesuatu binaan, kita nak bina dinding dengan paku, dengan kayu, dengan tukul, ataupun kursi kita goyang, tengok-tengok paku patah, kita pun akan cari paku yang baru untuk mengukuhkan kerusi tersebut. Jadi ketika itu, kalau kerusi ni boleh bercakap, kerusi ni akan cakap, terima kasih, sekarang saya ada harapan. Saya mula ada harapan, saya jadi kukuh balik, saya jadi kuat balik. Sebab saya nak orang duduk atas saya selesa. Mujurlah, kamu ambil inisiatif, tak buang saya. Kamu ambil inisiatif, nak ambil paku baru, yang lebih kuat, lebih kukuh, nak paku saya. Apa yang berlaku ketika ada harapan,
Ketika kerusi tu gembira, dia nak mula pulih, dia nak memberi manfaat, dia nak semakin baik, ketika itulah dia perlu melalui proses yang sakit. Dia akan dilubangkan lagi. Lalu paku itu pun sakit. Paku ni pun gembira. Wah, selama ni dia duduk dalam bekas paku. Selalu dia mengharap dia akan dipilih. Tetapi tuan dia selalu pilih paku yang lain. Tetapi akhirnya dia telah pun mula dipilih. Sekarang saya sudah boleh berpindah dan beri manfaat. Ini contoh saja. Saya terfikir contoh ni. Subhanallah, contoh saja. Paku ni pun gembira. Kerusi yang goyang tadi pun gembira. Tapi dua-dua perlu melalui proses sakit. Lalu paku ini diketuk. Oh, rupanya sakit bila nak berikan manfaat. Sakit dia bila nak hijrah daripada tempat simpanan paku ke tempat yang baru. Dan dia diketuk lagi. Makin sakit. Ketuk lagi. Makin sakit. Sudah tentulah makin sakit. Ketuk lagi, ketuk lagi, ketuk lagi. Sehinggalah kedudukannya kuat. Kedudukannya kejam. Kedudukannya tidak bergerak lagi. Ketika itu ketukan pun berhenti. Ketukan pun sudah pun tidak ada lagi. Masa tu paku dah kukuh, kerusi makin kukuh. Subhanallah. Kedua-duanya gembira. Masya Allah. Tuan-puan muslimin muslimat. Bila kita nak hijrah, bila kita nak berubah, kita mula ada impian, kita mula ada semangat. Perasan atau tidak, ujian akan datang. Ujian itu untuk mengukuhkan kita. Ujian itu untuk menguatkan kita. Ujian itu untuk menjadikan niat kita itu benar. Allah tidak mahu kita berubah. Kita punya impian, kita punya semangat kerana manusia. Allah mahu kita betulkan niat kerana Allah. Allah mahu kita bangkitkan semangat kerana Allah, bukan kerana manusia. Kerana hakikatnya yang meniupkan semangat itu Allah. Yang memberikan kita cetusan rasa ada impian itu Allah. Yang memberikan kita bahagia, tenang, kuat itu Allah. Masya Allah. Jadi sebab itu saat kita sedih, rasa tak nak buat apa-apa, tak ada mood, kita rasa kecewa, kita rasa tak dihargai, kita rasa sedih, kita rasa macam kita tidak layak disayangi, kita rasa kita tak layak. Kita tak layak untuk apa-apa pun. Kita rasa kita tak layak. Nak berkawan pun tak layak. Aku tak pandai berkawan. Kawan selalu tak best kawan dengan aku. Kenapa aku rasa macam ni? Adik-beradik pun tak ada nak layan aku sangat. Kawan-kawan, rakan sekerja, aku tak ada potensi apa-apa. Aku rasa lonely, aku rasa kosong. Aku tak ada potensi apa-apa kat tempat kerja. Daripada dulu aku macam ni. Aku hanya meneruskan sakit baki hidup. Mati lebih baik. Contohnya, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ya, datang perasaan tu, tuan-tuan sekalian datang. Pernah tak saya rasa macam tu? Pernah. Bukan tak pernah. Subhanallah. Jadi, saat apapun yang berlaku dalam hidup kita, saat yang begini tuan-puan sekalian, satu benda yang kita boleh buat, walaupun tanpa perasaan, walaupun tanpa rasa, walaupun kosong, ketika itu lidah kita terus menerus menyebut Allah, ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau mampu lebih sikit, kita sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebut nama Allah yang Maha Perkasa, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, Allah Maha Hebat, Allah yang Maha Kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mampu lagi, kita zikirlah Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. 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 Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW bercerita, ketika aku turun ke langit yang ketujuh, langit paling tinggi, langit ketujuh, di mana aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam.
Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku buat umatmu, wahai Muhammad. Dan katakan, khabarkan kepada umatmu. Khabarkan kepada umatmu. Ustaz. Dan khabarkan kepada umatmu. Masya Allah, Nabi kata. Subhanallah, sekejap ya. Dia tak nak keluarnya, maka kena ambil. Oh, Masya Allah. Sebenarnya ada kucing yang terlepas masuk. Dia orang ni tak keluar lagi pada malam tadi. Bimbang takut nak pergi tandas. Dia nak pergi tandas. Okey, baik. Sorry, kucing. Sorry ya. Kucing kat rumah ni ada dalam 20 ekor. Bukan 2 ekor je, 20 ekor. So, setiap hari, kadang kalau bukan lupa, kadang kalau tak sempat, 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, kami akan buka macam rumah kucing. Rumah kucing tu besar. Diorang memang seluasnya lah, beranda tu seluasnya untuk mereka. Ada mainan, ada tempat tidur untuk mereka, ada tempat makan, ada tandas mereka. Luas tu panjang dalam 40 kaki. Ya. Lebar dalam 20 kaki. Luaslah tempat kucing tu. Sebenarnya dia beranda. Dia beranda rumah. Tapi kita tutup semua, dia orang tak boleh keluar. Dan dia selesa ada tempat atap. Semualah. Tak menzalimilah kucing tu. Jadi kalau dia outing, kucing ni kalau outing, nantilah kalau ada rezeki saya bawa pergi keluar tengok kucing-kucing. Kucing ni kalau outing dia ialah masuk dalam rumah. Bila buka je beranda tu, diorang setiap hari tunggu dekat beranda tu, setiap masa. Kalau dia nampak je saya, dia pun datang semua berkumpul dekat beranda. Dia mengharapkan kita buka, lepas tu dia boleh berlari dalam rumah. Kadang sehari kita bagi dia di rumah, Alhamdulillah dia behave. Dia tahu ada tandas, ada tempat ni. Jadi tapi ada waktunya kita minta dia balik semula ke rumah dia. Tapi dia tahu bila kita panggil dia nak suruh keluar, dia orang menyorok dalam rumah. Malam tadi dah tak larat nak cari, tak tahu dia orang ni menyorok kat mana. Itu yang pagi-pagi jumpa nampak dia orang muncul. Dia orang dah lapar lah tu. Dia orang nak pergi, minta pergi tandas. Jadi dia orang masuk tadi dekat bilik live ni, studio ni, ini kat rumah ni. Dia minta nak keluar. Itu yang saya minta cik suami keluarkan. Comel sangat, Masya Allah. Makhluk Allah ni comel sangat. Nanti kita bawa keluar, insyaAllah. Baik. Ya, kucing tu pandai mengaji. Comel, Masya Allah, makhluk Allah. Okey, saya nak bacakan balik. Saya nak ulang balik hadis Nabi tu. Nabi SAW bersabda, ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi turun ke langit, Nabi sudah bertemu dengan Allah, Nabi turun. Kita tahu Nabi Ibrahim berada di langit yang ke-7. Nabi Musa berada di langit yang ke-6. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi kata, saat aku turun, lalu aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim berkata kepadaku, Wahai Muhammad, sampaikan salamku buat umatmu, wahai Muhammad. Dan katakan kepada mereka, khabarkan kepada mereka bahawa syurga ini tanahnya subur. Syurga ini tanahnya subur. Dan tanamannya adalah ucapan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim minta sampaikan kepada kita apa dia? Syurga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah kalimah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itulah tanaman syurga. Sahabat-sahabat, kadang-kadang kita baca zikir ini dalam gembira, kita tak rasa, tuan-puan sekalian, kita tak rasa. Kita rasa biasa je, hanya pada lidah. Saat kita gembira, saat kita kenyang, saat kita bukan dalam ujian. Tapi bila saat kita diuji, kita sedang kecewa, kita sedang sedih, kita sedang terluka, kita sedang sakit, kita sedang derita, kita sedang melalui fasa-fasa ujian. Saat itu bila kita sebut subhanallah, air mata akan deras mengalir. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saat ini air mata panas mengalir. Itulah antara hikmah terbesar ujian. Allah ingin kita rasa pahit dengan dunia supaya kita rasa manis dengan akhirat. Supaya kita rasa pahit dengan makhluk, dengan manusia, supaya kita rasa manis saat bersama dengan Allah, merasai kemanisan iman. Bila kita sebut subhanallah, kita kena fahami maksud dia. Maha suci Allah. Ketika itu kita menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Kita menyucikan Allah dari segala sekutu, daripada segala sesuatu yang boleh menyamai. Kita menyucikan Allah daripada segala sangkaan buruk kita. Kita rasa Allah tak sayang kita, kita rasa Allah membiarkan kita, kita rasa Allah tak pandang, kita rasa Allah tak pilih kita jadi orang yang baik, orang yang bagus, orang yang hebat. Kita rasa kenapa Allah buat muka kita macam ni, tubuh badan kita macam ni, suara kita macam ni. Kenapalah aku lahir dalam keluarga macam ni? Kenapalah perangai aku macam ni? Kenapa aku tak kuat? Kenapa aku ni mudah koyak? Macam-macam kan? Kenapa tu kadang-kadang kita tak sedar kita sedang menyalahkan Allah. Masya Allah. Lalu kita sebut subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah daripada sangkaan buruk kita. Maha suci Allah daripada segala keburukan. Maha suci Allah daripada segala apa yang kita rasa buruk ini, seolahnya menyalahkan, takdirkan menyalahkan Allah. Lalu kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah di atas segala-galanya. Terima kasih ya Allah di atas segala kekurangan. Maka di sini aku ada rasa kesabaran. Di atas segala kekurangan ini, lalu aku melihat lebih banyak kekurangan dan kesedihan dalam hidup orang lain. Dalam aku merasakan aku hidup serba kurang, diri aku serba kurang, lalu Allah memperlihatkan ada manusia yang lahir tanpa tangan, ada manusia yang lahir tanpa kedua kaki, ada manusia yang lahir tanpa melihat, hidupnya semua gelap, matanya semua gelap hitam pekat, tidak pernah melihat wajah sendiri, tidak pernah tahu apa itu bentuk hidung, mata, mulut. Tidak pernah tahu bagaimana warna hijau yang dikatakan indah, warna putih, warna biru, warna merah, warna kuning, warna coklat, kerana kehidupannya sejak lahir adalah hitam sahaja, gelap. Lalu lihat ada manusia lahir pekak, tidak pernah mendengar bagaimana indahnya bunyian azan, bagaimana indahnya mendengar bunyian muzik. Ada yang dilahirkan bisu. Bisu tidak mampu berkata walau sepatah, tidak mampu membacakan kalimah Al-Quran, tidak mampu untuk memanggil ibunya emak, ibu, mama, umi, tidak pernah. Sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Ketika itu kita sebut alhamdulillah. Walaupun kita rasa kita serba kekurangan, kita serba tidak ada, pasangan pun tak ada orang nak, tak ada orang sudi berkawan. Tetapi alhamdulillah diucap dengan rasa syukur. Banyaknya nikmat Allah bagi yang belum aku syukuri. Dan rupanya Allah itu Maha tahu. Kalau Allah beri apa yang kita nak, kita bukannya menjadi hamba Allah yang gembira, yang bahagia, tapi kita menjadi hamba Allah yang tamak. Tuan-puan sekalian, saya suka katakan begini, sebab kata-kata ini juga untuk diri saya. Saya suka katakan begini, selagi mana Allah beri apa yang kita nak,
kita tidak akan mengenal erti bahagia. Kita tak akan kenal erti bahagia. Sekiranya Allah beri apa saja apa yang kita nak, kita tak akan pernah rasa erti sebenar bahagia. Kerana bahagia yang sebenar adalah terletak pada apabila kita mensyukuri apa yang ada. Apabila kita mampu bersyukur dengan apa yang ada. Kita mampu bersyukur dengan suami kita seadanya. Itulah suami kita. Kita impikan dia begini. Kita impikan sikap dia begini. Kita impikan dia tu jadi romantik. Jadi sangat prihatin, sangat memahami. Dia boleh fikir, dia boleh rasa apa kita rasa. Yang kita nak anak kita begini-begini tapi tak dapat. Yang kita nak kawan kita santuni kita begini. Yang kita harap begini-begini tapi tak dapat. Lalu kita bersyukur apa yang ada. Kita bersyukur. Syukur walaupun suami aku begini, tetapi dia tak begini. Dia tak pukul. Dia tak sepak teraja aku. Dia tak maki hamun. Walaupun dia begini, tapi dia tidak begini. Syukur anak-anakku ni. Syukur kawan-kawanku ni. Syukur dengan majikan. Walaupun majikan ni rasa macam teruk, tapi Alhamdulillah sekurang-kurangnya dia. Bahagia yang sebenar bila kita ada sifat qanaah. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Kita tidak menunggu sehingga begini-begini baru kita bersyukur, tak. Kita bersyukur sekarang juga. Kita bersyukur saat ini juga. Kita tidak beri syarat untuk jadi hamba Allah yang bersyukur. Kita bukan tunggu bila capai impian, bila begini, bila sampai tahap ni baru kita nak bersyukur betul-betul. Tidak. Kita tidak menangguhkan syukur, kita akan bahagia. Sebab itu janji daripada Allah. Apa yang Allah janjikan, tuan-puan sekalian? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum. Sekiranya kamu kufur dengan nikmat kami yang kami berikan, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat pedih. Tuan-puan sekalian, itu janji daripada Allah. Allah sebut apa? Sekiranya kamu bersyukur, kami akan tambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur, kamu tidak bersyukur, padahal kamu diselubungi nikmat, kamu dalam nikmat, yang membuatkan kamu tak nampak nikmat, kamu tak rasa bahagia, sebab kamu melihat apa yang tidak ada, bukan apa yang ada. Kerana kamu melihat apa yang kamu kejar belum dapat, tapi kamu lupa nak menghitung apa yang kamu doakan 2 tahun yang lepas, 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. Allah telah makbulkan begitu banyak. Allah telah tunaikan begitu banyak pada waktu yang tepat. Tapi kamu lupa menghitung doa-doa yang kamu minta dengan Allah, lalu Allah kabulkan. Kamu tetap dan kamu masih menghitung doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Allah janji apa? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, kami pasti akan tambahkan nikmat. Wala in kafartum. Sekiranya kamu kufur, inna azabi lasyadid. Azabku amat pedih. Sebab itu kita lihat ada orang ada semua tapi tak bahagia sebab dia kurang syukur, maka hidupnya sangat azab. Dia derita dalam keadaan dia ada nikmat. Dia sedih dalam keadaan Allah dah tunaikan banyak doa dia. Padahalnya antara dia dengan Palestin, sahabat-sahabat, saudara kita di Palestin, ratusan diambang maut. Saudara kita di Gaza, tuan-puan sekalian, sedang menangisi kematian suami mereka. Saudara kita di Gaza sekarang sedang menangisi anak kecil mereka yang tidak berdosa, yang semalam, yang 2 hari lepas masih bermain,
masih berlari di hadapan mata, masih menggembira dan membahagiakan ibu dan ayah, masih lagi dengan keletahnya. Tetapi semalam, ramai mana ibu bapa sedang mengangkat jenazah anak kecil mereka dengan darah yang penuh pada tubuh badan, mengangkat tubuh badan anak kecil mereka yang hancur lebur, tuan-puan sekalian. Ramai mana penduduk Gaza semalam, rumah hancur lebur, kehilangan segala-galanya sekelip mata. Mereka dibom tanpa perasaan, tanpa sedih, tanpa belas kasihan. Ramai mana suami menangisi kematian isteri. Ramai mana ibu bapa sedang meratapi kematian anak. Ramai mana anak kecil yang kehilangan bapa mereka, kehilangan ibu mereka. Semalam mereka dalam pelukan ibu ayah mereka. Semalam mereka masih boleh mendepakan tangan lalu disambut kepulangan daripada sekolah. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, mereka, rakyat Gaza, rakyat Palestin, sangat mensyukuri hidup. Sangat mensyukuri hidup. Sangat mensyukuri hidup. Setiap hari, hari yang baru, mereka sangat bersyukur. Walaupun dalam serba kekurangan, walaupun dalam lapar, walaupun mereka tidak ada rumah yang selesa, tidak ada pakaian yang selesa, tidak ada mainan yang menyeronokkan, tetapi mereka sangat mensyukuri hari demi hari, sangat mensyukuri hidup. Sebab itu, kalaupun mereka baru kehilangan rumah, kehilangan orang yang tersayang, tapi setiap hari mereka bersyukur untuk setiap kehidupan. Saya nak tanya tuan-puan sekalian, sejauh mana kita mensyukuri hidup kita hari ini? Sejauh mana bila kita bangun tidur tadi, kita bangun tidur pagi tadi, kita ucap syukur dengan sesungguh-sungguhnya. Alhamdulillah, ya Allah, aku masih hidup hari ini. Sejauh mana kita bersyukur pagi tadi? Sejauh mana bila kita celak mata dan kita bangun, Alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur masih hidup. Bermaksud kita masih ada lagi hari untuk kita mohon ampun dengan Allah. Masih ada lagi hari untuk kita buat yang lebih baik. Masih ada hari untuk kita melakukan amal soleh. Masih ada hari lagi kita boleh buat yang terbaik untuk orang yang kita sayang. Untuk kita buat yang terbaik untuk orang yang pernah berkorban untuk kita. Orang yang pernah beri kita bahagia. Kita ada lagi hari yang ditambah dan diberikan untuk kita menghargai orang-orang yang berada di keliling kita. Sejauh mana kita bersyukur dengan kehidupan. Sejauh mana kita mampu bersyukur dengan apa yang Allah berikan keliling kita. Rumah seadanya, kenderaan seadanya, keluarga yang Allah berikan di dunia. Sejauh mana kita mampu mensyukuri anak kita, walaupun anak kita itu biasa-biasa saja. Sejauh mana kita mampu mensyukuri suami kita yang banyak sabar dengan kita, isteri kita yang banyak berkorban untuk kita. Sejauh mana kita mampu mensyukuri ibu dan ayah kita, adik-beradik kita. Muslimin muslimat, sebab itu Allah sebut dalam firman ini, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur dalam apa jua keadaan, dalam sedih, syukur tanpa syarat, dalam sakit, dalam sempit, dalam derita, kamu mampu bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan tambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur, kamu tidak bersyukur, kamu duk fokus kepada ujian, duk fokus kepada kesakitan, kesedihan, sampai kamu tidak mampu nak bersyukur, sampai kamu tidak boleh ucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sampai kamu tidak memuji Allah, tak berterima kasih di atas nikmat yang masih dikekalkan dengan sedikit ujian sehingga menarik rasa gembira kamu itu, sehingga kamu tak mampu bersyukur. Allah sebut apa? Inna azabi lasyadid. Nantikan azabku yang amat pedih. Allah sangat marah kepada hambanya yang tidak bersyukur. Kerana di sana ada manusia yang selubungi ujian yang bertimpa-timpa. Dahlah hancur lebur rumah, kehilangan suami, kehilangan anak, yang suami kehilangan isteri, yang anak kehilangan ibu ayah,
yang sedang berlaku di hadapan mata sekarang, iaitu saudara Islam kita di Gaza. Kalian lihatlah video yang sedang tular sekarang yang bakal dipadam. Bagaimana tanpa belas kasihan umat Islam di Gaza dibom tanpa henti daripada satelit. Siapa yang memulakan? Mereka, Israel, Yahudi. Mereka yang Zionis yang memulakan. Akhirnya umat Islam di Gaza serangan balik kerana mempertahankan, kerana ingin beri amaran. Hentikan membedil kami. Hentikan membedil kami. Jika kamu ingin menghentikan kematian di pihak kamu, henti membunuh kami. Henti membunuh anak-anak kami. Henti membunuh suami kami. Henti membunuh isteri kami. Henti membunuh ibu bapa kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, sekarang kita sedang sedih, sedang derita, tapi kita dalam aman. Kita boleh keluar berjalan, hirup udara Allah dengan tenang. Kita masih boleh melihat dengan tenang keindahan alam ini. Kita masih boleh solat dengan tenang. Kita masih boleh zikir. Kita masih boleh baring. Kita masih boleh makan apa yang kita nak, walaupun makanan itu terhad. Masya Allah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, saya ingin mengajak saya minta izin sekejap ya. Sekejap je, saya nak ambil air. Saya ingin mengajak sebagai tanda syukur kita kepada Allah di atas segala ujian, lalu kita diberikan pahala sabar dan redha. Pahala sabar dan redha ini besar sangat tuan-puan sekalian, besar sangat. Dan di atas segala nikmat, lalu kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka sama-samalah kita membacakan Asmaul Husna, dan dengan bacaan ini juga kita niatkan sebagai satu doa, sebagai satu perantaraan pengharapan kita untuk saudara Islam kita di Palestin, di Gaza. InsyaAllah sama-sama ya kita bacakan Asmaul Husna. Sahabat-sahabat, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang baik, nama-namanya yang indah, fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Memintalah, mengharap, mengadu, mengeluhlah dengan nama-nama Allah tersebut. Nabi bersabda, inna lillah, sesungguhnya di sisi Allah, tis'atun wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membacanya, menyebutnya, menghafalnya, beramal dengannya, dia pasti akan masuk syurga, insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat di TikTok, ada lebih kurang hampir 4,000 ni, boleh tak berikan sokongan dengan terus memberi emoji. Begitu juga sahabat-sahabat di FB, ada 2,400. Apabila kami berkongsi tentang Palestin, saya sebut tentang semalam kita buat posting Palestin, Gaza. Tahu tak apa yang berlaku? Kita punya engagement akan disekat. Kita reach kita pun disekat. Engagement kita jadi lemah, reach untuk naik live kita, dan ramai yang tak dapat notification, ramai yang tak nampak live ni. Itu yang selalu berlaku. Subhanallah. Dan jika bukan kerana posting ataupun saya sebut perkataan Palestin apa semua, mereka boleh detect. Sebab semua ini kan mereka memang Allah yang punya, tapi mereka yang kuasai media sosial ni. Jadi boleh tak sahabat-sahabat teruskan menyokong? Kalau sahabat di TikTok, anda boleh tekan tap sampai 1 million. Kita target, dah lama kita tak buat target 1 million. Dan anda terus bagi emoji, terus buat komen zikir ke, Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, ataupun doakan ke, apa ke,
emoji, komen, dan jika anda tekan share, itu lagi menguatkan kita punya platform dakwah ni, menguatkan lagi engagement dan reach akan makin naik. Jadi tuan-puan, sahabat-sahabat, kita saling tolong-menolong, kita saling menguat, kita saling berganding bahu dalam menyebarkan kebaikan, dalam menyebarkan ilmu di jalan dakwah media sosial ni. Sebab itu kalau kita tengok media sosial yang berunsurkan maksiat, hiburan, memang kehadiran sampai puluh ribu. Sebab itulah tujuan mereka buat media sosial ni. Lalu kita lawan mereka, kita pertahankan, kita buat juga majlis ilmu walaupun tak ramai yang hadir. Kita tak putus asa sehingga dah ramai yang hadir. Lalu kalian adalah pejuang-pejuang media sosial. Kalian adalah pejuang. Terima kasih yang bagi gift, yang bagi star. Ya, dia akan bertukar menjadi bentuk. Semua itu duit. Terima kasih banyak. Subhanallah. Apa yang kita lakukan, semua itu dikira ibadah. Walaupun bagi emoji, bagi komen, share link, apa semua. Kenapa dikatakan ibadah? Kerana kita saling bekerjasama untuk gerakan dakwah di medan terbesar hari ini, iaitu media sosial. Medan dakwah terbesar, media sosial. Sebab kehadiran ribu-ribu dan dia boleh split lebih lagi pada puluh ribu dan ratus ribu. Dan anda adalah pejuang-pejuang medan dakwah, platform dakwah, media sosial dengan cara masing-masing. Okey, sekarang kita nak sama-sama membaca Asmaul Husna, kerana siapa yang membacanya, Nabi kata, siapa yang menghafalnya, beramal dengannya, maka dakhala jannah, akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'. Al-Basirul Hakamul Adl. Al-Latiful Khabir. Al-Halimul Azim. Al-Ghafurul Syakur. Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit. Al-Hasibul Jalil. Al-Karimul Raqib. Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid. Al-Haqqul Wakil. Al-Qawiyul Matin. Al-Waliyul Hamid. Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadir. Qadimul Muakhirul Awalul Akhir. Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawab. Al-Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram. Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ud Dar. An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi. Al-Warisul Rashidus Saburul Ladzi Laisa Kamisli Syai'un wa huwas Sami'ul Basir. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama
zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Alhamdulillah, Masya Allah. Sahabat-sahabat, suara saya tak lepas. Saya masih lagi sakit tekak. Sebenarnya bila bercakap ni rasa pedih. Saya masih belum pulih lagi suara sebenarnya. Bila bercakap dengan tak ada suara, kita jadi tekan dada kita untuk keluarkan suara. Dia jadi lemah, dia jadi letih, dia jadi lelah. Allahu Akbar. Walaupun doktor kata Ustazah rehat dulu, jangan bercakap, biar ubat tu boleh bekerja dengan baik. Tapi saya cakap, doktor, saya tak boleh berhenti bercakap. Saya suka bercakap. Bukan bercakap, saya suka berkongsi, saya suka menyampaikan. InsyaAllah, saya terus dengan ubat yang doktor bagi. Dan sebenarnya suara makin pulih. Tapi dia memang jadi cepat mengah sikit. Suara tak lepas, faham ya? Kita bukan guna suara tekak. Kita guna suara dada. Itu yang jadi lelah sikit. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang saya nak ajak kita berselawat ke atas Nabi. Kita selawat ya buat Nabi kita. Dengan berselawat kita dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita dapat syurga. Itukah hadis Nabi sebut, sahabat. Untuk dapat syurga, kamu tidak akan mampu selamat daripada api neraka. Dan kamu tidak akan dapat masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Dan untuk dapat rahmat Allah, laluan yang paling besar, paling utama, melalui berselawat ke atas Nabi. Sebab Nabi sebut apa? Man shalla alayya salatan wahidatan. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara salawat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rahmatnya 10 kali dengan kita berselawat 1 kali. Dan selawat itu sangat ringan pada lidah. Sangat ringan. Tidak perlu kita keluarkan belanja, tak perlu susah payah, tak perlu bayar. Sambil baring boleh selawat. Tak ada wuduk boleh selawat. Sambil jalan boleh selawat. Tapi kenapa kurang selawat? Kerana selawat itu hakikatnya berat. Sebab itu ganjarannya rahmat. Sebab rahmat itu jalan ke syurga. Walaupun nampak ringan, selawat tu tak susah, ringan. Apa yang susah kan? Lagi susah makan, lagi susah nak tidur, lagi susah berjalan, lagi susah nak berlari, lagi susah kerja, lagi susah masak, lagi susah jemur kain, lipat kain, lagi susah kemah rumah. Selawat tu senang, tapi ia hakikatnya berat. Sebab ganjarannya hebat. Ganjarannya syurga. Ganjarannya ada keselamatan daripada azab kubur dan keselamatan daripada azab mahsyar. Bila ganjarannya besar, ganjaran rahmat, maka walaupun nampak ringan, tetapi ia berat. Buktinya, sangat sedikit kita selawat setiap hari. Mungkin ada hari, ada minggunya kita selawat banyak, lepas tu sikit balik. Susah nak istiqamah dengan selawat yang banyak. Jadi jom kita selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Sahabat-sahabat, selawat tu merupakan selawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad bermaksud rahmatilah ya Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sallallahu alaihi, rahmatilah ke atasnya, wasalam, dan sejahterakanlah. Jadi itu adalah selawat malaikat Jibril dan ia daripada hadis yang sahih. Bila kita berselawat dengan begitu, kita buat dua-dua. Kita selawat dan kita bagi salam. Yang pertama, sallallahu alaihi Muhammad, itu selawat. Rangkap yang kedua, selawat dan salam. Sallallahu alaihi, selawat ke atasnya ya Allah. Wassalam, dan salam ke atasnya. Sebab perintah Allah kan dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan ini hanya akan disambut oleh orang beriman. Siapakah orang beriman? Kita. InsyaAllah kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kamu, ia adalah satu perintah. Hendaklah kamu berselawat dan memberikan salam kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu selawat dan salam adalah wajib. Wajib di dalam solat. Kalau kita tak beri salam, tak beri selawat, tak sah solat kita. Sebab itu salam dan selawat terdapat dalam bacaan at-tahiyat, dan at-tahiyat itu adalah rukun dalam solat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bila kita berselawat sallallahu ala Muhammad, maksud dia sallallahu, rahmatilah ya Allah, ala Muhammad, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatilah ya Allah ke atasnya, dan salam ke atasnya. So selawat tu merangkumi kedua-dua. Lepas tu kita sambung, ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam ke atasmu. Ya Rasul salam alaika, wahai Rasul salam ke atasmu. Ya Habib salam alaika, wahai kekasih salam ke atasmu. Salawatullah alaika, rahmat Allah ke atasmu. Sahabat-sahabat, selawat bukan khasiat ataupun kebaikannya untuk Nabi, tapi untuk kita. Kita minta supaya Allah rahmati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang confirm for sure dalam rahmat Allah. Nabi Muhammad dijamin syurga. Nabi Muhammad memang dah dapat rahmat Allah. Tetapi doa kita kepada Allah supaya Allah beri rahmat kepada Nabi Muhammad sebenarnya adalah untuk kita, supaya kita dapat rahmat. Sebab apa? Nabi kan sebut, ini sabda hadis Nabi, barang siapa yang mendoakan saudaranya dalam sembunyi ataupun dalam zahir sekalipun, barang siapa yang mendoakan saudaranya, kita doakan kawan, doakan suami, doakan anak, doakan isteri, doakan ibu ayah. Nabi kata barang siapa yang mendoakan saudaranya dalam sembunyi, maka akan ada di bahagian kepalanya, maksudnya ada malaikat. Nabi kata akan ada malaikat dekat dengannya, akan menyebutkan amin, amin, amin bagi kamu apa yang kamu doakan. Nabi sebut apa? Saya ada tertinggal kalimah. Nabi sebut hadis yang sahih. Barang siapa yang mendoakan saudaranya, maka itu adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah. Yang mendoakan sembunyi ini doanya makbul, Nabi kata. Dan ada malaikat berada dekat dengannya menyebutkan amin bagi kamu apa yang kamu doakan.
Nabi kata apa? Sahabat-sahabat, doa yang kita doakan saudara kita, anak kita, kawan-kawan kita, anak kawan kita, siapa-siapalah, dan keadaan sembunyi, Nabi kata itu doa yang dimakbulkan oleh Allah. Dan ada malaikat yang akan sebut amin, dan malaikat mendoakan kembali kepada kita. Tu apa? Sekalian, orang yang mendoakan orang lain akan dapat doa daripada malaikat. Dan apabila kita mendoakan buat Nabi Muhammad, iaitu mendoakan rahmat, kita akan dapat 10 kali ganda. Kalau doakan saudara kita sekali ganda, kita dapat balik doa. Tapi mendoakan rahmat buat Nabi, kita dapat 10 kali ganda, sahabat-sahabat. Itu yang hebatnya kita berselawat pada Nabi. Masya Allah, sahabat-sahabat. Boleh ke kalau kita berhenti? Dah dapat 1.1 million. Terima kasih sahabat-sahabat di TikTok. Terima kasih. Dapat 1.1 million hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat di FB. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua yang bagi emoji. Love terbaik semua. Terima kasih yang bagi gift, sebab ia adalah satu infak. Terima kasih yang bagi star, itu juga infak. Terima kasih yang bagi, terima kasih yang bagi komen, terima kasih yang tekan butang share. Terima kasih semua wahai para pejuang dakwah media sosial. Ini adalah satu jihad akhir zaman, nak menyebarkan kebaikan. Saya mohon maaf saya tak dapat teruskan, walaupun sebenarnya ada masa, tapi saya tak ada suara. Saya jadi dah semakin lelah. Bila tak ada suara tekak, jadi suara dada. Saya mohon maaf banyak. InsyaAllah mudah-mudahan esok suara saya semakin baik. Dapatlah baca hadis Nabi. Dapat sambung. Dapat baca kitab kita ni. Pengajian berkitab Riyadhus Shalihin. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak apa ya. Kita sampai sini. Tapi penting pagi ni. Banyak yang kita dapat. Tentang syukur. Betul atau tidak? Tentang syukur. Tentang saudara kita di Gaza. Tentang bagaimana kita nak menyebutkan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah apa dia? Tumbuhan, tanaman di syurga. Saya sebut tadi, siapa yang baru masuk hadis Nabi, Nabi sebutkan bahawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah tanaman syurga. Jadi banyak-banyakkanlah menanam tanaman syurga. Sebab orang yang banyak tanamannya di syurga, insya-Allah boleh masuk syurga. Sebab tanamannya sedang menantinya. Dia akan bertemu dengan pohon-pohon yang dia dah tanam daripada dunia. Subhanallah, ingat tu Nabi sebut apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah tanaman syurga. So, banyakkan menanam pohon syurga. InsyaAllah kita dapat masuk syurga. Sebab pohon tanaman kita sedang menanti kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sayang semua. Sayang semua sahabat-sahabat. Terima kasih yang bagi infak untuk gerakan dakwah media sosial. Ada akaun number khas tu. Ada dikongsikan pada bio dan pada ni. Daripada sumbangan tu apa sekian itulah kami beli keperluan alat-alat yang canggih supaya media sosial kita punya live tak terganggu. Phone pun banyak, stand macam-macam. InsyaAllah, alhamdulillah. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mohon maaf ya, tak dapat nak baca hadis, tak dapat nak teruskan pengajian. InsyaAllah esok kita short, kita pendekkan mukadimah, kita ringkaskan mukadimah. Kita tak ada ulasan apa-apa. Kita terus habis majlis zikir, kita terus masuk majlis ilmu, insya-Allah. Jadi jangan kecewa dengan saya ya. Ustazah ni panjang sangat mukadimah. Sikit-sikit muhasabah. Ustazah ni bila nak baca kitab ni? Ada orang target nak cepat habis kitab. Kita jangan target macam tu. Apa saja ilmu yang kita dapat. Kadang-kadang kita dapat ilmu akal. Kadang-kadang kita dapat ilmu rasa. Pagi ni banyak ilmu rasa. Betul tak? Pagi ni kita dapat ilmu rasa. Rasa syukur. Rasa tenang, rasa bahagia. Rasa bersalah dengan Allah. Rasa berdosa. Ilmu rasa ni mahal tu apa sekalian. Banyak kita hadir majlis ilmu, kita dapat ilmu akal je. Tapi tak rasa apa-apa. Pagi ni tak banyak ilmu akal. Tapi dapat ilmu rasa.
ilmu rasa ni mahal. Saya suka ilmu rasa. Sebab itu saya banyak ulang dan saya bersungguh-sungguh dalam menyampaikan. Kerana itu saya boleh menangis. Sebab saya rasa dulu sebelum saya sampaikan. Dan saya nak sahabat-sahabat rasa. Sebab dengan ilmu rasa, ini yang akan buat kita rasa bahagia, tenang dan akan membuahkan hasil. Sebab kita dah rasa. Barulah kita boleh bergerak. Kita boleh amalkan. Kita boleh menghayati. Betul atau tidak? InsyaAllah. Terima kasih yang bagi sokongan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok insyaAllah.